Pengumuman kenaikan petrol dan diesel bermula 12 tengah malam tadi menyebabkan warga kota berpusu-pusu ke stesen minyak. Keadaan menjadi kelam kabut bukan saja di stesen minyak, malah di sepanjang jalan utama yang sesak kerana deretan kenderaan yang menunggu giliran. Kru NTV7 keluar membuat tinjauan seawal pukul 6 petang sejurus selepas Perdana Menteri mengumumkan kenaikan harga petrol sebanyak 78 sen kepada RM2.70. Diesel pula dinaikkan dari RM1.58 kepada RM2.58 berkuat kuasa tengah malam tadi. Di stesen minyak sepanjang lebuh-raya NKVE Subang ke Damansara, warga kota mula beratur sejak pukul 6 petang. Keadaan semakin teruk apabila menjelang malam dan warga kota yang pulang dari kerja mengambil kesempatan mengisi minyak. Selepas itu, kru NTV7 ke Taman Tun Dr. Ismail Damansara untuk meninjau keadaan stesen minyak di kawasan berkenaan. Sama seperti di kawasan lain, di sini juga deretan kenderaan menunggu giliran masing-masing sehingga lebih 1 kilometer. Meskipun mengakui agak membebankan, namun pengguna akur kerana harga minyak dunia kini meningkat dengan mendadak. Of course lah, it's very heavy for us. So whatever it is, the government has to, also look into the international things and all that. But janganlah naik lebih banyak sangat. So far ni yang paling teruk lah. Dia punya peningkatan Dia punya peningkatan dia tinggi sangat lah. And then jam everywhere. Semua orang ni pukul 12 ada lagi yang beratur kan. Naik dia terlampau mendadak lah. Tak setuju. Taklah boleh diorang pertimbangkan balik. Sementara itu di Melaka, ada stesen minyak terpaksa ditutup lebih awal setelah bekalan minyak kehabisan. Ia menyebabkan pengguna kecewa kerana setelah beratur panjang, mereka terpaksa ke stesen lain pula. Dia cakap minyak dah habis. Tapi saya tanya dengan dia, selagi ini minyak dalam pukul 12 malam. Habis dia cakap limit. Tuang lah yang salah kan. Sebelum pukul 12 lagi ni. Dia cakap minyak dah habis. Mana boleh? Saya tak percaya minyak dah habis sebelum pukul 12. Habis apa dah minyak habis? Minyak habis dia cakap. Tapi saya nak tuang ke motor tu mana? Minyak habis. Tu saya tak tahu lah. Diorang punya masalah kan. Dia cakap minyak sudah habis. Minyak sudah habis? Sudah habis. Sekarang baru 50. Last 10 minit sudah lewat lah. Tak apalah. Ini 9. You pergi mana-mana tempat? Ada lagi tempat sudah habis tak? Itu dia penuh sangat. Penuh sesat sampai 1 km ada. Habis you lari sini. Dia datang sini pula minyak sudah habis. Sudah habis lah. Namun bagi pengusaha stesen, ini bukan salah mereka kerana tindakan pengguna berpusu-pusu mengisi minyak menyebabkan bekalan kehabisan. Ini baru berapa? 11.48. Orang tadi memang ramai penuh. Orang memang penuh ramai. Jadi tak boleh menampung lah. Tak boleh nak menampung. Memang minyak kita tadi pun ada 9,000 cik. Macam mana nak tampung? Seperti di kawasan lain, hampir keseluruhan stesen minyak di negeri ini sesak dengan kenderaan yang ingin mengisi minyak. Kesesakan sehingga lebih 1 kilometer berlaku di hampir kesemua jalan menuju ke stesen minyak. Ia mula lengang selepas pukul 12 tengah malam apabila harga baru RM2.70 bagi petrol dan RM2.58 bagi diesel dikuatkuasakan. Di Kota Baru, Kelantan pula, pengguna mula berasak-asak di stesen minyak sejak pukul 6 petang setelah pengumuman kenaikan harga petrol dan diesel dibuat Perdana Menteri. Bagi pengguna, tempoh kurang 6 jam sebelum harga baru dikuatkuasakan bermula 12 tengah malam tadi terlalu singkat. Ini menyebabkan mereka tidak mempunyai peluang untuk mengisi minyak pada harga lama. Lebih mengecewakan mereka apabila hampir ke semua stesen minyak di negeri itu sesak dengan kenderaan sehingga menjelang 12 tengah malam. Jangkaan minyak tu naik mendadak. Tak sangka-sangkalah harga naik seliter primek 80 sen. Diesel RM1 liter naik. Jadi tak sangka-sangkalah tu orang mendadak mari isi minyak tu. Sekarang macam sampai 78 sen bagi kami ni pengguna perbanan. Macam lari bajet lah sikit sebab kita ni kan dia naik melaju kan. Kenaikan harga petrol dan diesel yang diumumkan Perdana Menteri semalam menamatkan segala spekulasi sebelum ini mengenai berapa jumlah kenaikan bahan api itu. Perdana Menteri turut mengumumkan mekanisme baru subsidi yang bermakna meskipun harga bahan api naik, namun pengguna tetap menerima subsidi, rebate dan insentif lain bagi meringankan beban mereka. Dan bagi membincangkan dengan lebih lanjut mengenai kesan kenaikan harga bahan api naik, namun pengguna tetap juga akan menerima subsidi ini. Bersama-sama kami di studio ialah Penasihat Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA, Profesor Datuk Hamdan Adnan. Jadi selamat datang Datuk. Yang pertama Datuk, harga baru RM2.70.
bagi petrol dan RM2.58 bagi diesel. Jadi apakah kesan yang paling ketara akan ditanggung pengguna? Kos tambang, kos perjalanan ini jelas ini yang paling terus yang dirasai. Maknanya kalau setiap bulan dia belanja RM500, dah naik 42%, maka dah hampir RM1,000. Ini ketara lah kalau pendapatan hanya RM2,000, makna dia punya kesan pada minyak tu saja dah tinggi. Ini kita kena juga fikir tahun ini paling malang bagi pengguna. Harga beras naik 30% lebih, harga tepung naik, maka ini adalah tiga yang asas bagi manusia yang terpaksa ditanggung. Dan tak lama lagi bahan elektrik. Maka tentu pengguna negara ini merasa begitu kecewa. Namun kita kena terus hiduplah. Negara kita juga adalah bertuah. Kita di antara negara yang mengeksport minyak. Apabila harga minyak naik, untung kita pun tinggi. Maka kita pun dapat berbilion-bilion juga. Tapi Datuk, bagaimana pula kerajaan mengambil langkah bagi meringankan beban pengguna? Kerajaan akan memberikan wang tunai RM625. Mana yang ada kereta tu, yang ada motor tu, ramai yang tak ada kereta tu, ramai yang tak motor, dan yang ramai juga yang tak berkereta, tak bermotor, yang mereka ini yang lebih perlu yang kita bantu, kerana jelas yang mereka ini lebih menderita. Kerana lazimnya dalam keadaan ekonomi pengguna hari ini, orang miskin membeli barang yang lebih mahal daripada orang kaya. Orang kaya dia boleh pergi hypermarket mana-mana, dan orang miskin ni kedai sebelah kerana dia pun kecil, maka apa kos dia kena tampung, dan dia akan menampung harga tambang naik, harga kos pengangkutan yang tinggi, maka ini akan membuat mereka terus merana. Jadi bagi golongan berpendapatan sederhana ini, apabila telah terima insentif ini, tidakkah ini sedikit sebanyak meringankan beban mereka? Saya rasa terlalu sikit lah. Maka yang benda lain dah naik terlalu mahal, maka yang ni walaupun jelas membantu, tapi tak seperti yang diharapkan. Kerana mungkin mekanisme yang lain lebih baik, yang semua mereka yang berhak kepadanya dapat menikmatinya. Jadi bagaimana pendapat Datuk apabila harga dah naik ni semua? Jadi Datuk memang berpengalaman dalam isu kepenggunaan. Jadi merasakan apakah tindakan yang perlu dilakukan pengguna bagi menghadapi kenaikan paling harga penting bahan pengguna sekarang kalau makan 3 kali sehari, kalau tak mampu nak makan 2 kali sehari je lah. Dan mereka akan lebih marah. Tapi kita harus lihat kepada kepentingan negara secara menyeluruh, untuk adil kepada kerajaan. Tapi kerajaan juga mesti adil kepada rakyat. Yang banyak rakyat di negara ini pendapatan mereka juga rendah, dan mereka akan rasa kita jual minyak kelapa sawit pun harga naik tinggi dah, getah pun naik harga tinggi dah, minyak ni lagi tinggi dah. Maka takkan yang ni tak boleh bantu kita kok. Ini yang menjadi tanda tanya bagi rakyat biasa. Dan bagaimana pula selain daripada harga bahan api ini, tarif elektrik juga akan naik bermula 1 Julai ini. Jadi adakah ini turut menjejaskan? Yalah, betul lah, takkan saya nasihat pengguna elok bergelap lah. Nanti banyak lanak lagi susah. Maka kena kajilah kerajaan. Itu bukan tanggungjawab saya, itu tanggung kerajaan, supaya rakyat apa juga tindakan yang nak ambil, faham maka tapi kenapa dari segi rakyat pengguna, bagaimana mereka boleh mengatasi masalah ini? Ialah seperti saya kata lah, dia tak pasal berceking lah, tak pasal merendahkan kualiti kehidupan mereka lah, kerana tidak mampu. Kalau tidak, kita akan nampak kes jenayah negara kita akan meningkat, pegawai kerajaan mengambil rasuah lebih banyak, dan juga orang yang tak mampu akan merompak, menyamun. Oleh ini mungkin the cost dari segi sosial dan lain-lainnya akan lebih tinggi bagi kerajaan. Ini yang kerajaan perlu lihat. Baiklah, terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi pendapat dan juga pengalaman dengan penonton edisi 7. Jadi itu dia tadi penasihat Fomka Profesor Datuk Dr. Hamdan Adnan. Jadi terima kasih. Okey, terima kasih kerana jemput.